Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah membicarakan tentang kau yang batalkan puasa dan masih lagi berbaki. Kita sampai tadi wal inzalu an mubasyarah, iaitu keluar mani dengan sebab bercumbuan. Dan yang seterusnya ialah al-haid. Haid membatalkan puasa. Contohnya seorang wanita puasa sampai pukul 7 nak buka puasa lagi 10 minit. Kemudian datang haid, maka puasanya terbatal dan dia kena qada. Walaupun seminit lagi dah nak berbuka. Kemudian haid iaitu menyebabkan puasanya terbatal, ataupun beranak ke apa semua, wan nifas, dan kemudian darah nifas. Darah nifas juga membatalkan puasa. Mana orang beranak di siang Ramadan membatalkan puasa. Wal junun dan gila. Gila dengan maksud apabila yang membatalkan ni gila. Tiba-tiba jadi gila. Gila menyebabkan batal puasa. Adapun orang yang hilang akal ataupun pensan tidak membatalkan puasa, melainkan kalau pensan tersebut sepanjang hari sampailah masuk waktu berbuka, maka pensan tadi itu membatalkan puasa. Adapun kalau pensan sekejap, sejam, 2 jam, kemudian jaga balik tidak membatalkan puasa. Ini. Kemudian yang ke-9 ar-riddah, iaitu keluar daripada Islam. Maknanya keluar daripada Islam. Seorang tu melakukan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, perkara yang membatalkan syahadah. Ini dibincangkan dalam ilmu tauhid. Yang ke-10 ialah beranak pada bulan Ramadan. Wiladah fi nahar Ramadan ala al-muttama' al-mazhab. Kalau sekiranya seseorang yang mandi, seorang yang berpuasa, kemudian dia mandi junub pada pagi puasa tersebut, masuk air ke dalam telinga, masuk air ke dalam hidung dia, dengan secara tidak sengaja, sebab dia perlu sampaikan air tadi, menyebabkan air tadi termasuk, maka perkara ini tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab menyampaikan air ke dalam benda-benda yang nampak daripada telinga apa semua ni adalah wajib, dan itu adalah merupakan syarat kesempurnaan dalam mandi wajib. Maka perkara tersebut tidak membatalkan puasa dia. Tapi kalau mandi sunat, contoh mandi hari Jumaat, tiba-tiba kita pergi gosok lebih-lebih, masuk air ke dalam hidung ke masuk dalam telinga, batal puasa. Mandi sunat batal puasa. Mandi wajib tak apa. Sebab apa? Sebab mandi wajib merupakan syarat sah bagi sembahyang, bagi ibadat-ibadat yang lain. Nak baca Quran tak boleh semua, jadi kita baca Quran tu sunat. Tapi kalau nak sembahyang perlu mandi wajib. Jadi mandi wajib maka perlu disempurnakan sebelum maknanya kita pergi berbuka puasa. Maka di antara syarat mandi wajib adalah menyampaikan air ke seluruh anggota badan, dan kita panggil sampai bila kita nak sampaikan air tersebut, masuk air ke dalam telinga, dalam hidung, disebut dalam kitab atau syarah pada Mazhab Syuja' ni tidak membatalkan puasa. Telan air liur tak ada masalah. Jangan dulu takut nak telan air liur, takut membatalkan puasa, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya air liur bercampur dengan darah gigi semua, maka ketika itu kita bagi, kalau kita telan maka membatalkan puasa. Kalau kita sedarlah. Kalau kita tak sedar, kalau yang tidak sedar ni kalau yang dimaafkan. Tapi kalau kita sedar, dengan gigi kita ni, gusi kita kerap darah, maka ketika itu kita tak boleh. Tapi kalau sekiranya orang yang kerap pun dia dimaafkan juga. Sebab apa? Sebab dipanggil apa? Benda tu dia tak boleh nak elak. Dia tak boleh nak elak. Macam air liur lah. Air liur tadi, sebab apa dia dimaafkan kalau kita telan air liur? Sebab air liur benda yang bagaimana? Benda yang memang tak boleh nak dihentikan. Begitu juga kalau sekiranya darah yang dalam bentuk datang tiba-tiba sekali panggil darah gigi atau darah gusi kan, maka darah tersebut kalau kita telan boleh menyebabkan batal puasa. Siapa yang wajib
wajib, maknanya wajib untuk dia menahan diri daripada makan dan minum walaupun dia hari itu tidak berpuasa. Orang yang kita sebut tadi lah, orang yang bangun-bangun makan sahur, tiba-tiba dah terbukti bahawa saya waktu sahur dah habis lah kan. Orang tengah makan tu tengok-tengok jam dah pukul 11, dalam rumah gelap kan. Dia bangun tu makan dulu. Jadi menyebabkan tadi dia wajib tahan diri dia daripada makan hari itu, dan wajib ke atas dia qada, no? Walaupun dia salah kan, tersalah ataupun tersilap tadi, salahnya yang macam tu salahnya tidak dimaafkan. Sebab apa? Salah dia cari dia tak panggil tidak berhati-hati di dalam maknanya melaksanakan ibadat tadi, no? Okay. Kemudian orang yang sunat menahan diri daripada makan ialah orang yang musafir. Dia musafir, sunat bagi dia tak makan. Dan dia tak wajib berpuasa. Contoh orang musafir tak wajib puasa tapi sunat. Kalau dia puasa tu dapat. Kalau puasa dapat, bahkan digalakkan, no? Macam kita cerita tadi lah. Lepas tu orang yang haid, orang yang nifas, apabila bersih daripada haid pada siang waktu puasa tu, maka sunat bagi dia menahan diri daripada makan dan juga minum. Dan kemudian orang yang sakit, yang tidak niat pada malam untuk berpuasa, kemudian hilang sakitnya pada siang hari, maka sunat bagi dia menahan diri daripada makan. Dan orang yang wajib, ada orang yang wajib lagi menahan diri daripada makan ketika mana bulan puasa, orang yang tadilah berbuka sengaja, ataupun orang yang murtad tiba-tiba masuk Islam. Masuk Islam wajib dia menahan diri daripada ni. Dan orang yang meninggal niat pada waktu malam, mana tak niat. Ni kalau dalam mazhab kita berat ni. Kalau tak niat siap-siap sebulan maknanya dia tak ada niat sebulan. Dalam mazhab kita ni tak ada niat sebulan. Jadi siapa yang lupa niat pada waktu malam kan, dia kira tak berpuasa hari tu, tapi wajib dia tahan diri daripada makan dan minum dan kena qada. Kemudian orang yang bangun-bangun pagi hari tu hari Syak, contohnya hari ke-30 Syaban, dan dia hari tu hari Syak, kemudian dia tak berpuasa, tiba-tiba terbukti bahawasanya hari tu ialah bulan puasa, dah memang bulan Ramadan, maka wajib ke atas dia tak boleh makan kan, tak boleh minum, dan wajib ke atas dia qada, no? Kemudian mustahabatus siyam, perkara yang mustahabah, perkara yang sunat, yang digalakkan kita lakukan ketika mana kita berpuasa. Yang pertamanya ialah wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'. Kata pengarang, disunatkan bagi orang yang berpuasa itu 3 perkara. Maknanya digalakkan, maknanya sunat bagi orang yang berpuasa itu 3 perkara. Yang pertamanya ta'jilul fitri, mempercepatkan berbuka. Maknanya mempercepatkan berbuka. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, "Idza tayaqqana as-sha'imu ghurubu asy-syamsi wa dukhulu waqti maghrib iftir." Maka apabila bukan sebuah hadis Nabi, ini bukan hadis ni. Nabi SAW sebut, "La tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitr." Jadi senantiasa umatku berada di dalam kebaikan, iaitu mereka yang mempercepatkan berbuka. Maknanya berdasarkan hadis tersebut, maknanya mempercepatkan buka, walaupun kita masih boleh tahan lagi kan, tak apalah, sajalah buka lepas tarawih. Tapi perkara tu perkara yang bertentangan dengan sunnah, bahkan makruh kalau kita buat macam tu kan. Jadi bila bertentangan dengan sunnah makruh kan. Jadi makruh kita buat itu. Baik kita buka sikit tak apalah. Buka sikit, bakar buah kurma, minum air sikit, kemudian kita nak sembahyang tarawih, nak apa semua kan. Bahkan itulah perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan kita berbuka dengan buah kurma, buah kurma. Kita disunatkan buka buah kurma ataupun perkara yang manis-manis lah, perkara yang dipanggil manis-manis. Ataupun kalau tak ada lah benda-benda tu semua maka sunat kita berbuka hanya dengan air. Contohlah kita bermusafir, tak ada apa benda atau kita panggil kita orang yang musafir dan kita nak terus berpuasa, tak ada benda yang kita nak makan, melainkan hanya ada air. Jadi air tadi tu kita guna sebagai berbuka, sebagai mengikut perkara yang disunatkan kepada kita ketika mana berpuasa untuk kita berbuka lah.
Kemudian yang ketiga, yang kedua, wa ta'khirus sahur. Perkara yang sunat lagi dilakukan ketika mana dalam bulan Ramadan ialah melambatkan sahur, kan? Melambatkan sahur, kan? Melambatkan sahur. Sahur ni seperti mana, kan? Sahur ni seperti mana disebut dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebut, kan? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada berkat, kan? Maknanya orang yang melaksanakan ataupun makan sahur pada pagi itu, kan, maka dia akan mendapat keberkatan seperti mana disebut di dalam hadis Nabi tadi, kan? Dinamakan sahur itu dengan sahur sebab apa? Malam itu dibahagikan dalam, kalau kita panggil dalam masyarakat Arab, dibahagikan kepada 6, kan? Maknanya kalau kita bahagikan malam tu ada 6 jam, 6 jam, contoh malam 6 jam. Sekarang 6 jam malam, 6 jam, kan? Jadi kalau kita bagikan malam tu pada 6 jam, maka sejam yang terakhir itu ialah waktu sahur. Sejam yang terakhir itu ialah waktu sahur. Kalau malam 12 jam, maka 2 jam yang terakhir itu ialah waktu sahur. Jadi itulah waktu sahur, no? Okey. Dan doa pada waktu sahur itu sangatlah mustajab. Dan disunatkan kita mentakhirkan sahur, maknanya makan itu, kan? Janganlah sampai syok, dan masuk subuh ke belum? Jangan sampai macam tu. Jadi kita panggil jangan sampai peringkat kita pula jadi syok. Jadi sekurang-kurangnya, kalau kita kata lagi setengah jam nak masuk subuh, lagi tenang sikit kita makan, lagi setengah jam nak masuk subuh. Ataupun disebut oleh para ulama 50 ayat Quran. Kalau kita baca tu, daripada waktu kita makan tu, kita boleh baca 50 ayat sampai ke subuh. Maknanya kira-kira setengah jam lah, setengah jam. Setengah jam. InsyaAllah. Kemudian wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan cakap-cakap perkara-perkara yang keji-keji, kan? Maknanya perkara-perkara yang tidak elok, seperti mana mengumpat, cakap bohong ataupun selain daripada itulah, mengumpat, celah orang, semua tu, dan menjaga segala anggota badan daripada menyakiti orang lain. Maka sekiranya orang kata kat kita, ataupun orang mari duduk memprovokasi kita, kan? Provokasi sekarang ni zaman-zaman provokasi ni, kan? Jadi kita kata kat dia, kan, ini shaim, saya puasa. Tak layan lah. Kemudian, dan di antara lagi ditambah lagi oleh para ulama perkara yang sunat kita lakukan dalam puasa, yang memperbanyakkan baca Quran dan juga banyak tadarus. Tadarus daripada mempelajari isi kandungan, isi-isi yang panggil, yang ada ataupun yang dibahaskan ataupun disebutkan dalam Al-Quran. Bukan sekadar dibaca, bahkan Al-Quran ialah, maknanya perlu kita bagi mempelajari isi kandungannya, tersebut. Seperti mana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dalam mafhum beginilah, maksudnya Nabi SAW sebut akan berlaku akhir zaman besok, orang yang baca Quran ni macam minum susu, kan? Minum susu ni hanya lalu ke dalam teguk itulah. Orang baca Quran pun macam itulah, baca Quran sedap, macam Sudaih, macam Misyari, tapi apa maksud pun tak tahu. Apa cerita yang Quran, lawan Quran lagi pula. Ini masalah. Yang kelima, al-iksar min zikrillah ta'ala. Yang kelima, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Ini sunat kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bahkan bulan-bulan yang lain pun. Cuma nak cerita, ada yang disebut oleh pengarang tadi, 3 tu ialah perkara yang memang khusus dalam bulan puasa. Yang kita sebut ni, bahkan bulan-bulan yang lain pun digalakkan. Contoh baca Quran, mudarasah ataupun tadarus Quran, bukan dekat bulan puasa. Ini menjadi adat dan kebiasaan orang Melayu ataupun di tempat kita, kan? Bila bulan puasa saja baca Quran, tadarus, kan? Lepas bulan puasa dah tak ada dah. Yang itu adalah tabiat yang salah. Bahkan kita apa benda yang perkara yang baik yang kita lakukan pada bulan puasa, kan? Dan perkara baik tersebut bila kita lakukan dalam bulan yang lain, menandakan bahawasanya, kan, perkara baik kita lakukan itu di sana ada keberkatan. Yang keenam, al-iksaru minas sadaqat. Yang keenam, kan, memperbanyakkan sedekah. Yang ketujuh, iktikaf dalam masjid. Yang ke-8, doa ketika mana nak berbuka. Sebelum waktu berbuka, duduk sembang, kan. Maknanya, ni makanan ni daripada mana ni? Ni beli kat pasar tu, kan. Daripada kita bercakap perkara yang tidak
maknanya kosong-kosongkan yang sia-sia tersebut, lebih baik kita berdoa kepada Allah. Duduk ramai-ramai dengan ahli baik kan. Kita duduk sama-sama kan. Kita berdoa kepada Allah, mohon Allah Taala tolong kan. Sahabat-sahabat kita di Syria, mohon Allah Taala tolong kan. Sahabat-sahabat kita di Mesir yang sedang dizalimi sekarang ni kan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan doa ketika itu kan, kalau diterima oleh Allah, akan menyebabkan kesusahan-kesusahan mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan kan, banyak tahajud kan, sembahyang malam dan selepas kita tidur kan. Maknanya solatul lail ni ba'da naum disebut sini. Mana tahajud kan, ialah sembahyang malam, makna kita tidur dulu kan, disunatkan begitulah. Sunat kita tidur dulu. Kalau sekiranya tidak tidur, maka setiap sembahyang itu kan, sembahyang selepas isyak itu ialah sembahyang qiyamul lail, disebut itu ya. Wa illam yanam fa kullu salatin tusalli ba'da al-isya'i fa hiya qiyamul lail. Kalau sekiranya tidak tidur, maka maknanya sembahyang yang disembahyang solat selepas isyak itu ialah qiyamul lail. Dan ada perkara-perkara yang makruh. Jadi perkara yang sunat, ini perkara yang makruh bagi orang-orang yang berpuasa kan. Perkara-perkara makruh ialah seperti melambatkan buka kan. Lepas tu mempercepatkan sahur. Contohnya pukul 1 dah balon lah kan. Pukul 12 dah makan siap, takut tak jaga sahur. Tak apalah, tapi makruh. Gitu. Yang ketiganya melebih-lebih dalam qomo kan. Qomo sedap kan. Jadi qomo lebih sangat. Kemudian sebab apa makruh? Sebab dibimbangi. Qomo-qomo perak termasuk dalam tengkuk. Apa tak pasal batal puasa. Itu. Kemudian berlebih-lebih dalam beristisya'an. Kemudian yang keempat, cium isteri. Kalau sekiranya takut sampai, kalau sekiranya bimbang, kalau takut mengeluarkan air mani, maka jadi haram pula cium isteri. Yang kelima, rasa makanan. Rasa makanan ni letak kat lidah, bukan rasa telan. Rasa tak kat lidah tu makruh. Maka sebab apa? Sebab takut masuk ke dalam ni, kalau rasa dalam arti kata bukan telan, rasa yang boleh tu rasa kemudian mudah balik kan. Cuma makruh sebab apa? Dibimbangi. Tak apalah, tak payah rasa lah, tak pun jap lagi kan, simpan lu tengok garam ke apa, tunggu dah sampai waktu azan tu bubuhlah garam, bubuhlah apa. Supaya apa? Bimbang kita tu masuk dalam perkara yang makruh tadi. Kemudian yang keenam, berlebih-lebih bercakap. Lebih-lebih bercakap maknanya cakap lebih, walaupun perkara yang kosong, perkara yang bukan mengumpat apa kan, tapi cakap takut bimbang, takut lagi termengumpat. Gitu, termengumpat. Kadang-kadang ada istilah yang panggil termengumpat kan. Kemudian yang ke-8, bahkan ini perkara yang istimal menggunakan kayu siwak selepas daripada waktu zuhur bagi orang berpuasa. Tapi perkara ini disebut oleh Imam Nawawi kan, di dalam kitabnya Majmu' tidak makruh. Maknanya kita boleh nak kalau guna kayu siwak tu tak ada masalah apa. Lepas tu dalam masalah kalau kiranya kita menggunakan buat gigi sekarang ni, buat gigi kan. Kata para ulama yang saya tengok lah, mana dalam Darul Ifta pun dia kata boleh. Kalau sekiranya perkara tersebut tak masuk ke dalam tengkuk. Kalau masuk maka batal. Cuma kalau sekiranya kalau kita nak guna lah buruh gigi yang kita gunakan ubat gigi yang kita gunakan sekarang ni, seeloknya kita buruh tu sebelum masuk waktu subuh. Sebelum ni waktu, sebab apa? Dibimbangi. Kalau masuk kan terbatal tak pasal. Jadi sekarang ni maknanya kita panggil nak menyuci gigi kita guna kayu siwak. Kayu siwak tak ada masalah apa. Bahkan kata Imam Nawawi tidak ada masalah apa. Kita guna walaupun selepas daripada waktu zuhur. Kemudian lebih-lebih banyak sangat menggunakan minyak-minyak wangi kan. Yang sampai menyebabkan bau yang menyusuk. Dan yang seterusnya ialah berbekam. Berbekam makruh pada bulan puasa. Jadi insya-Allah kita rehat seketika. Sambung mula insya-Allah. Kalau panjang umur.